Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mematuhi segala titah perintahnya dan kita meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Semoga kita diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah kita pada hari ini adalah Sultan yang Adil. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah rakyat Negeri Selangor dapat meraihkan hari keputeraan Sultan Selangor kali yang ke-77 pada 11 Disember 2022. Semoga Allah mengurniakan kesihatan yang sempurna dan keimanan yang mantap kepada tuanku agar dapat terus memerintah negeri dengan penuh bijaksana, adil dan saksa. Sultan adalah khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk memastikan negeri sentiasa di dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Apa yang lebih penting, Sultan bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kesucian agama Islam agar Islam dapat disebar dan diamalkan oleh rakyat negeri ini dengan selesa dan aman. Sultan juga hendaklah menjaga hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya wujudnya ekonomi yang adil dan baik, memastikan amal ma'ruf nahi mungkar dilaksanakan serta berwawasan hari akhirat. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 41 surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Sultan yang diridai Allah adalah sultan yang prihatin terhadap agama Islam dan umat Islam. Sultan yang sentiasa menasihatkan rakyat memelihara solat dan menunaikan zakat. Sultan juga mahukan rakyatnya mengerjakan segala bentuk kebajikan seperti muafakat dan sepakat serta menghindarkan diri daripada apa sahaja akhlak yang buruk seperti perpecahan yang membawa keburukan dan kerugian kepada diri, keluarga dan negeri. Peranan aktif dulu yang Maha Mulia Sultan Selangor dalam menyuarakan prinsip-prinsip Islam dan nasihat membaikkan kesucian Islam adalah satu usaha baginda melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda sentiasa mengingatkan umat Islam agar berakhlak dengan akhlak yang benar, menggesa umat Islam sentiasa bersatu hati dan jangan berpecah belah, serta sentiasa bersifat jujur, amanah dan akhlak dalam kehidupan. Inilah usaha yang ditegaskan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku bagi memelihara dan mendaulatkan agama Islam
agar umat Islam dihormati, yang wajib disambut oleh umat Islam. Oleh itu, sultan adalah ulil amri yang wajib ditaati dalam urusan berkaitan memertabatkan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri, orang yang berkuasa daripada kalangan kamu, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Demi menegakkan syiar Islam di negeri Selangor, terdapat 10 tugas utama bagi seorang sultan sebagaimana dipahamkan apa yang disenaraikan oleh Imam Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Yang pertama, memelihara agama Islam dari dicemari oleh golongan sesat. Alhamdulillah, negeri Selangor telah pun ada fatwa-fatwa ajaran sesat yang diwartakan bagi membendung dan menyekat ajaran sesat. Pengamal-pengamal ajaran sesat ada yang bertaubat dan ada yang telah diambil tindakan undang-undang. Yang kedua, melaksanakan pentadbiran Islam. Negeri Selangor di bawah pemerintahan tuanku, walaupun ada institusi pentadbiran Islam yang berkaitan dengan kepentingan dan hak-hak orang Islam yang dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Yang ketiga, melindungi negeri dengan kemakmuran institusi ibadat dan pendidikan. Alhamdulillah, Duli Yang Maha Mulia Sultan telah berjaya memastikan keselesaan dan keamanan semua masjid, surau dan sekolah agama daripada anasir perosak. Yang keempat, menegakkan undang-undang Islam, undang-undang hal ehwal Islam Selangor yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan telah berjaya menjaga dan mengawal umat Islam daripada terjebak kerosakan akhlak dan pelakuan jenayah, di samping memelihara hak-hak 5 maqasid syar'iyyah. Akhirnya Islam dapat dilihat sebagai agama yang menaungi ummah seluruh dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, mempertahankan keselamatan dan ketenteraman awam. Alhamdulillah, negeri Selangor adalah negeri yang tayyibah dan maghfirah. Ini adalah menunjukkan kepada keprihatinan dan doa Duli Yang Maha Mulia Sultan terhadap kebajikan rakyat tuanku serta kesetiaan anggota keselamatan yang menjalankan tugas ikhlas dan penuh bertanggungjawab. Nah, berjihad memerangi mana-mana pihak yang cuba menghina dan memusuhi Islam. Sebagai ketua agama negeri Duli Yang Maha Mulia Sultan gerak mengingatkan mana-mana pihak supaya tidak menghina Nabi Muhammad SAW dan mempermainkan agama Islam karena ia merupakan kesalahan jenayah syariah. 7. Mengurus zakat. Penubuhan lembaga zakat Selangor di bawah Majlis Agama Islam Selangor dengan perkenan dan pemantauan Duli Yang Maha Mulia Sultan telah berjaya dan terus komited mengurus zakat dengan penuh integriti untuk kepentingan asnaf dan muafakat ummah. Yang ke-8, kebajikan petugas-petugas Islam. Duli Yang Maha Mulia amat mengambil berat berkaitan kebajikan keuangan pegawai-pegawai dan guru-guru yang bertugas di agensi, masjid dan sekolah agar sentiasa bermotivasi dalam mengurus hal ehwal Islam di negeri Islam. 9. Umat Islam yang terlatih dan jujur ini adalah menjadi keutamaan dan keprihatinan Duli Yang Maha Mulia Sultan agar urusan hal ehwal Islam negeri sentiasa mendapat keredaan Allah dan terhindar daripada penyelewengan serta salah guna kuasa. Yang ke-10, turun untuk menangani segala persoalan ummah dan memerhatikan keadaan. Alhamdulillah, Duli Yang Maha Mulia Sultan dapat melihat sendiri kemajuan Islam dan mengetahui permasalahan ummah apabila bersama dengan rakyat melalui berbagai program dan perbincangan dengan para pemimpin agar urusan hal ehwal Islam dan keadaan sempurna. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun tugas seorang sultan amat berat dan bertanggung jawab di hari akhirat kelak, namun Islam
menjanjikan kelebihan dan keistimewaan di dunia dan di akhirat kepada sultan yang terbaik dan adil, seperti doanya tidak ditolak dan menjadi ahli syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak, yaitu orang yang berpuasa sehingga berbuka, seorang pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Inilah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada sultan yang adil, pemerintah, yaitu doanya untuk kebaikan rakyat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, semua pemimpin hendaklah sentiasa merujuk kepada Duli yang Maha Mulia Sultan dalam permasalahan negeri dan agama, kerana titah tuanku adalah mulia dan doanya adalah mustajab. Sultan yang adil lagi suka bersedekah akan menjadi ahli syurga. Ahya bin Himar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud ahli surga itu ada 3, yaitu orang yang berkuasa yang adil, suka bersedekah lagi mendapat taufik, orang yang bersifat pengasih bagi berhati lembut terhadap setiap kerabatnya dan juga muslim lain, dan orang yang amat menjaga kehormatan diri di samping turut bertanggungjawab. Ada riwayat Muslim. Oleh itu, marilah kita sebagai rakyat negeri Selangor sentiasa mendoakan kesejahteraan yang sempurna dan kesihatan yang berterusan kepada Duli yang Maha Mulia Sultan Selangor agar terus memimpin dan memerintah negeri dengan bijaksana dan adil di bawah naungan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala jua. Hadirin sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Bagi mengakhiri khutbah kita, marilah kita menghayati intibati dan kesimpulan hadis khutbah kita pada hari ini seperti berikut. 1. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa sultan, pemerintah yang adil, dan rakyat pula mentaati sultan adalah suatu ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan ganjaran dunia dan di akhirat. Yang kedua, sultan yang adil akan mendapat perlindungan Allah di dunia dan ganjaran surga di akhirat. Bahkan doanya sentiasa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh dan tauladan terbaik kepada sultan dalam hal kepimpinan dan urusan pemerintah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berkat kepadanya sebarang kesusahan, sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas kasihan dan sayangnya kepada orang-orang yang beriman. At-Taubah ayat 128. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu